Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton semua, ahlan wa sahlan sekali lagi saya ucapkan. Kita biar segar bugar di pagi hari. Saja je bagi high note supaya kita terus mulakan tapak kita dengan semangat yang membara, dan paling penting sekali insya-Allah kalau kita bersiaran ataupun bangun pagi buka terus siaran TV Al-Hijrah, kita bermula dengan Al-Quran dan Sunnah. Moga tapak pertama kita setiap pagi itu dalam keadaan yang Allah ridai. Dan insya-Allah untuk bersama-sama dengan kita hari ini mengupas topik teladani Siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang kita nak jadi macam Rasulullah, so kita kena ada sifat yang paling strong dalam sifat Rasulullah yang sangat terkenal, itu As-Siddiq. Dan nak huraikan dengan lebih lanjut macam mana kita pun boleh jadi sebegitu. Mungkin kita ni tak ada perangai macam tu, kita nak jadilah macam tu kan. Bersama dengan Ustaz Ahmad Syukri Yusof, Icon Yatim. Ahlan Ustaz. Ahlan bik. Pagi semua kena, sorry lah Ustaz, saya kena bagi semangat sikit. Sebab kita pun kalau tidak nanti mengantuk, dia nanti turun. Alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ini kita nak cakap tentang sikap Rasulullah, sebab akhirnya kita nak jadi macam Rasulullah. Walaupun kita ni kadang-kadang jauh daripada sikap Rasulullah, tapi kita nak try. Jadi pertama yang kita nak kongsikan hari ini adalah tentang sikap Rasulullah sebagai As-Siddiq. Jadi kita huraikan maksud As-Siddiq dan apa lawan As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Farah, terima kasih kepada semua penonton TV Hijrah yang bersama-sama kita di awal pagi ini. Betul dan benar sekali apa yang Farah sebut, bahawa sifat as-sidq ataupun siddiq itu merupakan sifat mulia. Sifat yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara ataupun fakta yang jelas ialah nabi-nabi dan juga rasul-rasul ni, mereka berkongsi sifat-sifat yang baik. Kerana itu sifat siddiq ataupun as-sidqu itu merupakan sifat yang ada, bahkan sifat yang wajib ada kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sudah tentu bila sebut as-sidqu benar, maka lawannya ialah al-kadzib, iaitu pembohongan. Dan nama Nabi itu dinisbahkan kepada gelarannya ialah As-Saduqul Amin, orang yang benar dan juga orang yang jujur ataupun orang yang amanah. Dan bila kita sebut sifat as-sidqu ini, sifat benar ini, inilah sifat yang perlu ada kepada kita, dan untuk itulah nabi-nabi dan juga rasul-rasul diutuskan untuk melahirkan sifat-sifat yang indah daripada diri kita. Dan bila kita sebut pembohongan itu, antara bentuk pembohongan yang besar ialah pembohongan terhadap Allah dan Rasulnya. Pembohongan terhadap agama. Contoh macam ni Farah, kita katakan ini agama, yang saya cakap ini adalah agama, perbuatan saya ini adalah bentuk yang diajar oleh agama. Tapi sebenarnya agama tak ajar begitu. Quran tak ajar begitu, hadis tak ajar begitu. Justru itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membohongi ataupun berbohong kepada saya secara sengaja, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka. Kerana apa? Ditipu, dia dusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas kepada kita bahawa sifat benar ini, sifat yang kita sebut sebagai sifat mahmudah ini, sesuatu yang perlu ada kepada kita. Kerana fitrah manusia, naluri manusia ni, dia suka kepada sifat-sifat yang indah. Kita kalau jumpa orang kali pertama pun, kalau kita nampak zahir daripadanya akhlak-akhlak yang baik, beri senyuman, bercakap dengan nada yang baik, bercerita perkara-perkara yang positif, padahal kita baru pertama kali jumpa dia.
dia akan datang kepada kita rasa suka, rasa seronok, rasa gembira, kita dapat berkomunikasi, dapat bertemu dengan seseorang itu walaupun kali pertama. Kenapa? Kerana sifat mahmudah ini, termasuk benar ini, dia selari dengan fitrah kita. Ya. Dan kalau kita jumpa orang, dia bercakap tentang orang, dia mengumpat orang, dia cerca orang, dia gunakan perkataan-perkataan yang tak sesuai. Kali pertama kita jumpa pun kita rasa jauh. Kita rasa ini bukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita. Ya. Kerana fitrah kita sukakan kebaikan. Masya Allah. Dan Ustaz, untuk kita nak betul-betul, sebab sesi kita pada pagi ni adalah untuk kita faham dan kita aplikasi. Betul. So, tadi kita dah faham konsep. Jadi kita nak aplikasi pula. Boleh tak Ustaz kongsikan contoh-contoh bagaimana sifat Rasulullah ni menterjemahkan as-siddiq itu? Silakan Ustaz. Baik, kalau kita tengok, kalau kita perhatikan bahawa sifat yang kita sebutkan ini merupakan sifat yang wajib yang ada kepada Nabi SAW. Sudah tentulah sifat-sifat ini, karakter ini ada kepada Nabi SAW. Selalu kita disebut ataupun diceritakan kepada kita antara bentuk sifat benar Nabi ini ialah peristiwa Rasulullah SAW berjalan ataupun berpergian, bermusafir dengan Maisarah, iaitu pembantu kepada Khadijah bintu Khuwailid. Maisarah ni lelaki bukan perempuan, bunyi je Maisarah. Dia macam nama Hamzah lah. Hamzah tu bunyi, walaupun Zah bunyi kan, tapi lelaki. Begitu juga Maisarah. Kita pun perlu sebut, nanti orang terfikir, Nabi bermusafir berdua ke dengan perempuan? Tak. Maisarah tu ialah sahabat seorang lelaki yang merupakan pembantu kepada Khadijah bintu Khuwailid. Jadi dalam perjalanan itu dan kemudian dalam permusafiran itu dan bisnes yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu belum diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, Maisarah perasan bahawa Muhammad ini bukan insan biasa. Dia mempunyai karakter yang sangat hebat, sangat luar biasa. Antara yang terselah ialah kejujurannya, kebenarannya, dari sudut berkata-kata, dari sudut memberi pandangan. Dia adalah seorang yang benar, seorang yang jujur. Maka bila perkara ini dilihat oleh Maisarah, Maisarah balik dan beritahu kepada Khadijah bintu Khuwailid sifat-sifat positif yang ada kepada Nabi SAW. Maka daripada situlah timbul minat daripada Khadijah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suaminya. Dan dalam fakta sejarah kita kena ingat, Khadijah adalah seorang yang sangat kaya ketika itu. Dan fakta sejarah menyebut bahawa beliau ini diminati oleh orang-orang hebat ketika itu. Tapi semua itu ditolak oleh Khadijah. Khadijah lebih tertarik kepada orang yang tak ada apa-apa, yang nampak zahirnya tak kaya, tak mempunyai aset yang banyak. Tapi aset yang hebat yang ada kepada Nabi ialah khuluquhu, akhlak baginda SAW, termasuklah apa yang kita sebut tadi, as-sidqu itu, benar itu. Jadi benar ini dia akan memberi satu kekuatan kepada kita. Bila ada sifat ini, kita akan ada satu kekuatan dalam jiwa kita, kekuatan yang ada kepada kita. Yang kedua, kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, dalam perjuangan Nabi SAW, kita lihat modal yang paling besar yang Nabi bawa ialah sifat benar yang ada pada Nabi sejak daripada kecil. Justru itu bila Nabi SAW menyampaikan dakwah, Nabi tanya macam ni, andai kata aku katakan di belakang bukit ini ada tentera musuh nak menyerang kamu, kalau aku kata begitu, kamu percaya tak? Kamu percaya tak? Percaya itu maksudnya benar tak bercakap aku ni? Apa kata orang Quraisy? Orang Quraisy kata, ma jarrabna alaika kadhiba.
kami ni tak pernah ada pengalaman, walaupun sekali kamu pernah berbohong. Tak ada pengalaman sekali. Setengah orang berkali-kali. Itu pun dia nak suruh kita percaya lagi. Yang ni tak pernah ada pengalaman Nabi SAW berbohong. Maka ketika itulah, barulah dengan modal, baru Nabi seorang yang jujur, seorang yang benar, barulah Nabi SAW melontarkan dakwahnya. Bahawa aku datang ni untuk memberi amaran kepada kamu tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang menentang agama, yang menentang tauhid. Maka selepas itu barulah berlakunya pembohongan ataupun pendustaan masyarakatnya kepadanya. Walaupun sebelum itu mereka mengetahui bahawa Rasulullah SAW adalah seorang yang dikenali sebagai As-Siddiq, orang yang benar, ataupun As-Saduq, orang yang benar. Wallahu a'lam. Masya Allah, jelas sekali Ustaz. Baik Ustaz, hakikatnya kita semua tahu bahawa ini adalah satu sifat yang kita perlu ada sebagai umat Islam. Tapi bila kita tengok kat zaman sekarang ni, dari pelbagai sudut dan peringkat, ramai yang tidak sidik, berkadzib, banyak, baik pada atas, bawah, tengah, semualah, kan? Dan kadang-kadang yang mendusta ni dipandang tinggi. Dah porak-peranda dah kita punya masyarakat, bukan saja umat Islam, semualah dah jadi macam sikap yang dapat diterima mana-mana tempat. Namun bagaimana kita nak kembalikan? Ada harapan tak? Sebab di pinggir mulut ni kadang-kadang kita dengar dah akhir zaman, dah akhir zaman. Seolah-olah tiada harapan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Apa implikasinya kalau kita tidak mengambil inisiatif untuk mengembalikan sifat as-siddiq itu dalam komuniti umat Islam? Kita jawab soalan ini sekembali kita nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Yang Maha Perkasa, Allahul Hakim, yang Maha Bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang Maha Menguasai, Allahul Qudus, yang Maha Suci, Allahul Aziz, yang Maha Perkasa, Allahul Hakim, yang Maha Bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sifat as-siddiq, bagaimana kita nak pastikan walaupun di pinggir bibir kita sekarang ni kata ni dah akhir zaman, dah habis cair dah sifat as-siddiq dalam komuniti kita, tapi kita tak nak pasrah. Ada tidak lagi sinar harapan untuk kembali, dan kenapa pentingnya untuk kita semua yang tengok TV Al-Hijrah ni pada hari ni cuba sedaya upaya ketitisan darah terakhir kita untuk kita terapkan dalam keluarga dan masyarakat. Bila sebut harapan, kita umat Islam walaupun apa pun cabaran, kita mesti menjadi orang yang positif. Memang kadang-kadang orang kata begini, kita berada di akhir zaman, jadi suasana tak berapa seronok dan sebagainya. Kita kena faham begini,
bila kita sebut akhir zaman ataupun kita bila sebut akhir zaman ni kiamat akan datang kepada kita, sebenarnya akhir zaman ini bukanlah satu istilah bahawa kita tidak buat apa-apa. Yang kedua, kita kecewa kerana bila sebut akhir zaman, berapa lama lagi dunia ini akan ada kita tak tahu. Contoh, kelahiran Nabi SAW, kita baru-baru ni meraihkan Maulidur Rasul, kelahiran Nabi SAW itu sahaja sebenarnya adalah sebagai tanda akhir zaman. Dan itu sudah jaraknya sampai sekarang 1400 tahun lebih. Menunjukkan kepada kita akhir zaman ini bukan dia mesti 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Itu keadaan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu pernah seorang lelaki bertanya kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi, soalan dia mudahnya. Dia tanya Nabi, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila berlakunya hari kiamat? Sebab dia fikir itu je. Nabi jawab balik. Nabi tanya dia balik. Nabi tanya, ma addatta laha? Apa yang kamu persiapkan untuknya? Memanglah sekarang kiamat akan berlaku. Tapi persoalannya, apa yang kamu persiapkan? Maka lelaki itu menjawab, ta'atullah wa rasulih. Persiapan saya ialah patuh, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jawapan ini jawapan yang tepat. Iaitulah kehidupan kita ini mesti dibina di atas ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Termasuklah menjiwai sifat as-sidq ini. Farah, kita pernah dengar macam mana satu peristiwa bagaimana Rasulullah SAW menegur seorang lelaki kerana dia dalam kurungan menipu anaknya. Dia kata nak dia bagi makan, tapi dia tak bagi makan. Yang lebih dahsyat lagi ialah Nabi menegur tindakan yang menipu binatang. Bayangkan sampai ke peringkat itu. Maksudnya ialah Nabi inginkan daripada kita supaya kita menjiwai, daripada kita sekecil-kecil orang kepada sebesar-besar manusia, daripada serendah-rendah pangkat kepada pangkat yang tertinggi, termasuklah kita menjadi seorang pemimpin. Di semua peringkat mesti ada sifat asyik ini, sifat benar ini. Jadi apa yang kita harapkan kepada pemimpin di semua peringkat, kalau mereka tidak mempunyai asyik ini, justru kita perlu tanam daripada kecil lagi anak-anak kita sebagai contoh, generasi yang ada kepada kita, supaya mereka menghayati sifat asdik ini. Justru itu Rasulullah SAW mengajar kepada kita pelbagai doa berkenaan dengan supaya Allah kurniakan kepada kita sifat benar ini. Di antaranya Rasulullah SAW mengajar kepada kita doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka thabata fil am wal azimata ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi dalam banyak doa itu ialah Nabi mengajar kepada kita walisanan sadiqa. Minta Allah kurniakan kepada kita lisanan sadiqa. Lidah yang berkata dengan kata-kata yang benar. Cakap saja mesti cakap yang betul, cakap yang benar. Kita tak mahu cakap saja sepatah dah bohong dah. Ini sesuatu sifat mazmumah yang dikutuk oleh Allah, yang dikutuk oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Doa yang begitu indah dan baik sekali. Kadang-kadang kan yang Allah nak kepada kita ialah kita kena pasak niat nak jadi sesuatu yang Allah redai dan kita minta pada Allah. Baik Ustaz, ni kita nak minta untuk hidup kita dalam keberkatan. Kongsikan dengan kami kempen APIA. Ya. Kita di Peyatim ni sedang dalam satu kempen besar kepada masyarakat untuk kita
membina satu tempat yang kita katakan memberi satu pendidikan kepada anak-anak yatim kita, iaitu kita sebutkan tadi APIA. APIA ni Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN. Jadi tujuannya ialah untuk kita membina satu akademi yang memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yatim. Kita tidak menyanggah dan kita tidak memudahkan ataupun meringankan usaha kita memberi makan, memberi minum kepada anak-anak yatim. Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Ini terpuji. Tapi untuk langkah yang lebih besar ialah kita mesti ada satu istiqdad, satu persiapan untuk anak-anak yatim ini supaya mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Justru insya-Allah pembinaan APIA ini akan bermula pada hujung tahun ini di Kuala Jengar, Dungun, Terengganu. Mungkin Farah pernah sampai ke Dungun. Kuala Jengar ni di dalam sikit. Tetapi sebelum itu, insya-Allah sebelum pembinaan ini dibuat, kita akan gunakan bangunan sementara di Hulu Terengganu untuk kita memberi pendidikan kepada anak-anak yatim ni yang datangnya dari seluruh negara ASEAN. Cantiknya tapak dia, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau tengok di kaca TV itu kan, dengan kawasan yang begitu indah, tanah tinggi. Betul. Allahu Akbar. Tempat ini tempat yang sangat sesuai untuk kita memberi pendidikan kepada anak-anak yatim kita. Justru Farah, kita sangat mengharapkan daripada teman-teman kita, daripada sahabat-sahabat kita untuk membantu kita. Membantu ini banyak cara. Antaranya ialah kita menyumbang kepada tabung pembinaan Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ini kepada Peyatim Pertubuhan Anak Yatim Malaysia. Maknanya kita infak mengikut kemampuan kita. Saya selalu sebut, kalau infak ni yang kita nampak, saya tak mampu sampai 200-300. Infak ini ialah mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Ataupun cara yang kedua, kita war-warkan nombor akaun ini kepada sahabat-sahabat kita. Yang ketiga, kita pada masa yang sama, mungkin RM1, mungkin RM2, mungkin RM10. Saya juga mohon daripada anda semua untuk doakan supaya projek kita menyantuni dan juga berbakti kepada anak yatim ini dapat direalisasikan dan kita termasuk mudah-mudahan daripada orang yang disebut oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Kata Nabi SAW, saya dan juga orang yang menjaga maksud orang yang membela anak yatim, kedudukannya, saya dengan orang itu seperti ini dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz, jazakallah khairan kathiran. Para penonton, ayuh kita beri sumbangan sebab ini satu projek bukannya sedikit, bukannya kecil tapi projek yang besar, gergasi merentasi negara kita. Ini satu network kerana kita nak pastikan kita memberdayakan anak-anak yatim di bukan sahaja dalam negara tapi sekitar agar mereka ini menjadi manusia yang terbaik dan terus dapat berjuang di jalan Allah. Ayuh kita sama-sama dalam kempen ini, kempen yang mulia, insya-Allah jangan berlengah-lengah. Para penonton, kita rehat seketika, terus bersama kami insya-Allah. Mak! Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.